بسم الله الرحمن الرحيم إلى شرف النبي الكرام محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء إليه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illa an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kelapangan waktu kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita mengikuti sambungan pengajian kitab kita Mat'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, yang mana kita dah pun habis dan selesai membahaskan dan membincangkan persoalan yang berkaitan dengan ilmu akidah, sehinggalah kita belajar tentang Nabi dan Rasul, malaikat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari selama ini dapat kita hadam elok-elok, boleh faham, ya, dan dapat jadikan amalan. Seandainya kita dah tahu, dah pun ada ilmu, maka bila kita beramal dengan ilmu, jadi itu lebih baik kepada kita. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada minggu ini, muka surat 13 di bawah tajuk yang baru, Kitab Ahkamut Taharah. Ya, Kitab Ahkamut Taharah. Jadi minggu lepas, mohon maaf tak dapat nak hadir sebab anak saya yang kecil tu kena asma. Jadi pelik perawat ni, bila anak sendiri dia tak boleh nak ubat. Anak jemaah lain datang tempat saya, asma, saya urut-urut pakai minyak bubuk tu sekejap je, dia tak payah sedut. Anak sendiri kena pergi sedut. Itu memang dah jadi begitu, nak buat macam mana? Jadi minta maaf. Dan juga minggu depan pun rasanya tak ada saya ke Turki. Jemaah nanti ke Turki sampai 6 hari bulan, sampai 6 hari bulan, 6 ke 7. Jadi 7 hari Selasa tu pun tengok, kalau masih mabuk-mabuk berterbang lagi tak tahulah. Nak pergi tengok, alah orang nak buat berjalan-jalan je lah, ya. Ditajar. Duit sendiri tak mampu. Bila ada orang tajar, kita pergilah kan. Nak tengok zaitun je lah, tengok pokok zaitun. Cuma nak pergi ladang ni je lah, tengok kilang tutup sebab musim salji. Assalamualaikum. Baik. Agak-agak sibuk, balik pada Turki tu kena Johor 4 hari, pergi Johor 8, 9, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10, 11. Sebab bila dilantik ketua perawat ni satu Malaysia, saya terpaksa bergerak satu Malaysia untuk latih ejen-ejen oleh house untuk mendalami ilmu perawatan. Dan kita ijazahkan sanad lah, maknanya kita bagi ijazah perubatan sehingga mereka layak digelar perawat. Itu antara tugas saya di sinilah. Jadi masa tu agak cemburu lah, payah nak ada kekangan waktu, ya. Baik. Kitab Ahkamut Taharah, ya, kitab dalam nak membincangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan at-taharah. At-taharah dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya ialah bersuci. Ya, at-taharah, bersuci. Kalau nama anak kita Siti Taharah, Siti yang bersuci, bagus tu, ya, taharah, suci. Baik. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum bersuci. Bab yang kita nak cerita ni, bermula hari ni kita nak mengaji bab bersuci
yang dah disentuh oleh Ustaz Ahmad Qutubi dalam kuliah Jumaat, sebulan sekali saya saya. Cuma dia guna kitab lain. Baik. Bermula segala air yang sah buat bersuci. Bukan botnya buat tu. Bot tu yang naik ke atas air tu. Ini buat. Jadi segala air yang sah. Sah maknanya boleh kita gunakan untuk bersuci. Itu sah. Yang sah buat bersuci dengan dia, iaitu katanya barang yang turun daripada langit atau yang keluar daripada bumi. Baik, ya, saya kena buat rajah bagi kita faham. Jadi dia mula dengan air, dia buat pecah dua lagu tu. Kategori pertama daripada langit. Kategori kedua daripada bumi. Ni air. Ini dua keadaan. Baik. Seperti air hujan dan air embun dan lainnya. Ini kategori langit. Dia pecah kepada dua. Katanya air hujan dan air embun dan lainnya. Lainnya tu salji. Masuklah ya. Lain tu maksudnya masuk air salji. Kira yang turun daripada langit. Yang kita tahu kat dunia ni air embun, salji je lah. Yang lain hujan. Lain tak tahu. Itulah yang nampak kan. Sebab itulah istilah yang kita gunakan. Jadi air hujan dan air embun. Ini kategori yang turun daripada langit. Baik. Dan lainnya. Dan air laut dan air sungai dan air mata air. Ini kategori bumi. Dia buat tiga pula. Air laut, air sungai. Saya buat ejaan Jawi baru ya. Air mata air. Pecah lagu ni nak bagi mudah faham kitab kita tu ya. Daripada langit dua jenis, air hujan, air embun, air salji. Tambah lagi satu, air salji. Okey. Kemudian daripada bumi ni air laut, air sungai, air mata air. Ini kategori yang keluar daripada bumi. Tadi daripada langit. Ya, yang ni daripada bumi. Jadi dia tulis itu tiga lah, air laut, air sungai dan air mata air dan lainnya. Tak kira apalah asalkan keluar daripada bumi, tapi yang kita tahu memang tiga ni je lah. Dan boleh masuk sini juga daripada bumi air perigi, ataupun air telaga. Perigi atau telaga. Masuk juga kategori air yang keluar daripada bumi, ya, perut bumi dan sebagainya. Itu adalah air yang dikatakan sah, ya, sah untuk dibuat taharah, nak bersuci ke, nak mandikan dan sebagainya. Maknanya sah ni benda boleh kita pakai. Okey, tak ada ragu-ragu lagi. Boleh, sebab dia tidak campur dengan apa-apa. Baik. Barang yang munafaat ada ia daripada asal kejadiannya, ya. Maknanya barang ni memang asal Tuhan ciptakan, memang ada manfaat kepada kita untuk kita gunakan. Cuma yang beza sini air laut lah, cuma dia agak masin, itu je lah. Okey. Tapi dalam hukum fiqh, selagi tak berubah warna, rasa dan bau, dikira air itu boleh menyucikan, digunakan untuk bersuci. Baik. Kemudian adalah air itu terbahagi ia atas 4 bahagian. Bahagian air pula ada 4, ya. Bagi pula pada 4. Yang ni jenis, dia ada 2 jenis daripada langit, daripada bumi. Ini pecahan dia. Kemudian dia masukkan kepada kategori yang 4, kategori bahagian air, yang mana kita lihat di sini dia kata pertamanya, nampak ya,
suci pada dirinya lagi menyucikan bagi yang lain. Kategori pertama, suci pada dirinya. Okey. Dan menyucikan yang lain. Ini kategori yang pertama, iaitu bahagian air yang step yang pertama, yang paling hebat sekali, paling power sekali. Dia suci pada diri dia, diri air itu sendiri, dan boleh menyucikan yang lain. Macam ni lah, ni kategori dia. Bersih pada dirinya dan boleh menyucikan yang lain. Tiada makruh istimalnya. Mana kalau kita guna tu tidak ada masalah, boleh guna. Nak minum, nak masak, nak mandi, nak buat apa saja. Okey nah, boleh nah. Okey. Baik. Tiada makruh istimalnya, dan iaitu air yang mutlak. Dipanggil air mutlak. Kalau tuan-tuan masih ingat, kalau kita ngaji fiqh, 4 jenis ni sebenarnya mutlak, mustakmal, mutanajis dan musyammas. Itu istilah Arab dia. Cuma hari ni kita nak detail, nak tengok apa dia tu. Baru dia sebut di hujung mutlak, iaitu air itu dia suci pada dirinya dan boleh menyucikan yang lain. Baik, kita boleh faham tak? Baik. Dan itu air yang mutlak. Daripada kait yang lazim, maka tiada memberi mudarat kait yang beraura pada keadaannya mutlak, seperti air telaga atau air sungai atau lainnya. Baik. Ini maknanya air tadi dia bersih pada dirinya dan dia tidak ada boleh memberi mudarat pada yang lain. Mudarat di sini umpamanya kalau kita katakan macam air nila ke, air yang dah campur darah ke, itu dah jadi lain lah, ya. Jadi itu cuka ke, nampak air juga jernih, tapi dia ada mudarat. Ini tidak, ya, tidak ada mudarat pada air ni. Ini kategori yang paling cantik, paling bersih, paling selamat untuk digunakan. Dan keluar dengan kayat yang teraura kayat lazim, seperti air tebu, air nyur dan umpamanya. Terkeluar sini walaupun bersih, tapi tak masuk kategori mutlak, kerana air tadi hanya untuk kita minum. Air tebu kata dia, air contoh sini, air tebu, air nyur dan umpamanya. Air kelapa lah nyur tu, dan umpamanya air tu hanya boleh kategori ini je, dia hanya suci pada dirinya sahaja. Air kopi suci pada dirinya, kita boleh minum dia, tapi tak boleh menyucikan yang lain. Mana ada orang ambil wuduk dengan kopi? Tak ada juga ambil wuduk dengan kelapa, tak boleh, sebab dia hanya kategori ini je, dia hanya bersih pada dirinya, tak boleh menyucikan yang lain. Jadi tak termasuk dalam kategori air mutlak, cuma boleh kita minum. Okey, walaupun warnanya jernih 100 plus jernih kan, tapi tak boleh buat wuduk, hanya untuk diminum. Ini contoh model lah, contoh sama model lah. Baik, boleh faham situ ya. Yang keduanya, air suci lagi menyucikan, tetapi makruh istimalnya pada badan. Dia suci menyucikan, tapi makruh guna. Ini keadaan kedua, makruh guna pada badan. Okey, dia suci dan menyucikan, tapi makruh guna. Makruh guna. Lihat apa dia cerita lagi situ. Ditakuti atasnya penyakit sopak. Ya. Penyakit sopak tu hak jenis hak kulit putih-putih. Ya. Ada hadis Nabi tu, ya. Firru kama tafirru minal asad. Nabi suruh lari daripada penyakit sopak ni macam mana kita lari daripada seekor singa. Dia nak cerita bahawa penyakit ni boleh berjangkit. Tu ada hadis Nabi, ya. Tapi lah ni dengan teknologi yang ada sekarang ni dah tak ada masalah dah. Cerita dulu, ya. Baik. Penyakit sopak atau air tambahnya atau berkekalan tetapnya
dan iaitu air yang dipanaskan dia oleh matahari pada negeri yang panas. Maknanya dia makruh guna sebab apa tau? Sebab dia jemur kat matahari, yang kita panggil air musyammas. Duk dalam bekas panas ke bekas apa, jernih elok air tu, tapi di bawah matahari, maka makruh kita guna. Dia suci, menyucikan juga. Makruh, pasal apa makruh? Takut kena penyakit kulit. Kadang-kadang bekas tu berkarat. Jadi kalau guna pun makruh, minum lagi bahayalah. Ini yang timbul isu yang kata isu madu boleh guna sudu besi ke sudu plastik. Daripada sinilah ceritanya ni. Sebenarnya itu adalah mitos. Mitos ni maknanya tak ada sakut paut pun. Cuma dibimbangi apabila gunakan besi, takut-takut ada karat. Bila kita minum madu ada besi, ada karat tadi, takut rosak organ lain. Sebab karat tadi dah masuk dalam badan kita. Dia ambil benda ni lah, dalil dia tu. Kisah ni lah ceritanya tu. Yang duk jajar atau tempat, sudu besi tak boleh, sudu besi tak boleh. Itu mitos. Tak boleh sebab takut ni. Takut sudu tu kena panah ke, ada karat ke. So bila kita minum madu dalam sudu tu jadi masalah. Sopang air tadi ni. Okey, boleh faham? Itu sebab bab ni saya nak kena terang betul sebab dia melibatkan kita punya amalan seharian. Baik. Takut kena penyakit sopak atau air tambahan atau berkekalan tetapnya duduk setempat, dia tak pergi mana-mana, duduk dalam bekas tu ya. Tak kira lah dalam kolam, dalam apa dan sebagainya yang bersifat panas. Ditakuti atasnya penyakit sopak atau bertambahnya atau berkekalan tetapnya, dan iaitu air yang dipanaskan dia oleh matahari pada negeri yang panas, pada bijana. Pada bijana, bekas bekas yang ada air kat tengah padang pasir sana. Yang menerima tawakal melainkan bijana emas. Melainkan bijana emas dan perak. Dia sebut sini, kalau bekas tu daripada emas dan perak, ini tak ada masalah, kata dia boleh guna. Sebab emas tak karat. Emas tak karat. Perak pun dia tak karat. Yang dia takut besi biasa. Macam cincin kita pakai lah, kan? Ada cincin hak besi kan, ada cincin emas, ada cincin perak. Yang pakai emas kan nampak, laki-laki tak boleh lah, yang perempuan maknanya nampak karat tu tak ada, dia licin elok lah. Tu tak ada masalah kalau air daripada bekas ni lah. Tapi kira dia maharaja betul lah kalau minum air bekas emas ni, kaya lah cerita dia. Kalau yang bekas salut emas tu banyak, di jam lah di mana-mana, salut emas tu banyak. Yang pure tu tak ada kot, melainkan memang kaya betul lah. Qarun, Fir'aun, tu mungkin. Maknanya dia minum cawan pun guna cawan emas. Lah kita hebat-hebat pun kalau kat Putrajaya tu pun dia salut tangga tu dengan emas kan, dekat kediaman Perdana Menteri tu kan, pegang pun nampak bersinak dah, tapi tu salut emas. Kalau emas betul orang kikih habis tu, tak main jalan kikih, benar jadi duit. Baik. Bijana emas dan perak. Dan makruh pula air yang sangat panas dan sangat sejuk. Sangat sejuk pun dianggap makruh. Kerana apa tuan-tuan? Kesejukan itu boleh menghilangkan fokus ketika kita berwuduk atau ketika mandi. Kadang-kadang niat tak betul kerana kesejukan yang melampau. Sebab itu ada kaedah kita belajar nanti bab solat dalam keadaan sejuk macam mana, perlu tak kita buka sokin dan sebagainya, ambil wuduk, akan ada nanti pembahasan dia. Kita akan mengaji. Macam saya nak pergi Turki sejuk. So kita akan guna kaedah fiqh yang mana yang sesuai untuk kita beribadat. Cuma lah zaman canggih, kita dah ada kat hotel tu dia ada hak panas tu kan, so tak ada masalah dah. Kalau tak ada jenuh nak ambil saji lomok guni, kalau gunakan nak ambil wuduk sekarang dah macam-macam dah, canggih dah sekarang ni. Dan yang ketiganya, air yang suci pada dirinya tiada menyucikan yang lain. Ni kategori yang ketiga. Suci pada dirinya dan tiada menyucikan yang lain. Bahagian yang ketiga, air ni
setakat dirinya je suci, tapi dia tidak boleh menyucikan yang lain. Okey. Dan iaitu air mustakmal. Maknanya dipanggil istilahnya di sini ialah mustakmal. Dalam hukum fiqh disebut air yang telah digunakan. Okay, ini saya padam dulu ni nah. Okey. Pada air mustakmal pada mengangkatkan hadas, iaitu air kali yang pertama pada wuduk yang wajib. Maknanya kali tu air yang mengalir pada wuduk yang wajib. Air yang kita ambil wuduk, yang bekas kita ambil wuduk, itu dia dipanggil air mustakmal. Bersih. Sebab apa? Kita basuh anggota wuduk. Jadi contohnya macam ni, kalau lah kita ambil wuduk air paip tu, bawah tu kita tadah baldi. Kita ambil wuduk, jadi air yang menitis tu jatuh dalam baldi. Maka dalam baldi itu dipanggil air mustakmal. Bersih tak ada masalah apa. Tapi dihukum bersuci dengan dia tak boleh. Dia hanya boleh ambil siram pokok bunga. Macam saya letak baldi bawah, wuduk kat rumah tu. Jadi air yang lebih tu masuk dalam baldi, dapat jemakan air siram pokok bunga. Mana air tak terbuang begitu. Kita ambil wuduk kat masjid, dibuang habis. Pada saya macam rugi. Tapi dah sistemnya begitu. Kalau kat rumah saya tadah baldi, lebihan itu boleh dibuat siram pokok. Kan bagus pokok pelam tu yang jadi buah tak habis-habis tu. Barakah tu ada pasal kita siram air wuduk. Saya punyalah. Pokok gerbing buluh depan rumah, duk ada tak pernah putus buah. Habis jadi. Tuan nak pergi ambil percuma. Tak pergi ambil sungguh, pergi ambil. Nak ambil je, tak payah minta. Ambil je. Pelam kau nampak, masak, ambil. No problem. Yang sampai tangan lah. Kalau nak masuk pegang, kau pegang tutup, payah. Yang kau keluar, sampai tangan, ambil. Niat sedekah, tak ada masalah. Yang tu saya lihat ada barakahnya bila saya siram dengan air wuduk. Maknanya buah tak putus-putus menjadi walaupun tak ada musim. Ini mungkin kelebihan lah. Jadi kalau tuan-tuan di rumah nak buat cara tu boleh. Pada duk membazir air begitu, tadah. Bila kita ambil wuduk tu, tadah besen tu, gunakan besen tu untuk siram air pokok bunga. Jadi bunga subuh elok. Mungkin ada barakah di situ, ya. Baik. Boleh buat lepas ni ya, insya-Allah. Baru mengaji hari ni tak. Tak cairan. Kadang-kadang tak timbul bang ni. Kadang-kadang kita tak terfikir pun. Tak terfikir. Tapi bila seorang tu buat, ya tak ya juga. Mungkin ada barakah di situ. Bukan wuduk kan. Baik. Pada mengangkat hadas iaitu air kali yang pertama pada wuduk. Ya, yang mengalir pada wuduk yang wajib dan mandi yang wajib ataupun air yang bekas kita mandi ya. Atau air mustakmal pada menghilangkan najis jika tiada berubah dan tiada bertambah pada timbangannya kemudian daripada itu. Maknanya ataupun air itu kita guna untuk bersihkan najis tapi dia tak ada warna, tak berubah warna, tak berubah rasa, so dikira sebagai air mustakmal. Cuma yang tu memang kita buang lah, takkan kita nak guna kot ya, sebab kita dah basuh najis. Okey. Kemudian daripada bercerainya daripada barang yang ada ia, kemudian daripada dikira-kirakan pada mengisap yang dibasahnya, sedut. Maknanya air tadi tu bila kita guna vacuum ke apa, kan ada vacuum yang isap keluar air, simpan air. Jadi air itu semua dikatakan sebagai air mustakmal. Dia tidak boleh buat wuduk. Mana dia boleh buat benda lain lah. Kalau yang tak najis tu boleh, macam saya tadi siram pokok bunga dan sebagainya, boleh guna untuk benda-benda lain. Okey. Untuk bertaharah tak boleh. Itu kategori yang ketiga. Baik. Dan air yang berubah. Dia hurai panjang bab mustakmal ni. Keadaan kedua katanya, dan air yang berubah salah suatu daripada tiga sifat dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci yang banyak berubahnya, yang menegah itlak nama air atasnya. Air biasa tapi masuk benda lain, benda tu bersih tapi hilang keaslian sifat air tadi, sehingga kan air tu dah tak panggil air dah, kita panggil jenama lain, Milo, kita panggil 100 plus, kita panggil teh bunga, kita panggil macam-macam lah, Drinho-nya, Yos-nya, jenis tu, itu juga dikira sebagai air mustakmal.
Dia bersih, mula-mula tu bersih, pergi masuk benda lain, dia berubah warna. Maka sampai kita tak panggil air sejuk dah, kita panggil air lain. Itu juga dikatakan sebagai air mustakmal. Baik. Mencuba sendiri. Yang menegah itulah nama ayatnya sama ada berubah pada hisiun. Pada fizikal air tadi, hisi maknanya nampak, anggota yang nampak jasad, atau pada takdir seperti campur dengan dia suatu yang menyamai akan dia pada sifatnya seperti air mawar. Jernih nampak? Air mawar jernih kan? Tapi sebab dah campur mawar tadi tu, maka dikira sebagai air mustakmal yang hilang baunya dan rasanya dan warnanya, dan itulah namanya air mustakmal. Okey, dah berubah warna macam nila lah, nila kan, bila yang jernih buh nila seketui terus warna biru, maka air itu tak boleh buat wuduk sebab dikira mustakmal, dah bercampur dah, tak boleh. Maka setakat nila, air mawar pun yang jernih tu pun dah tak boleh sebab dah bau lain. Bau lain, rasa lain, dah tak boleh dikira sebagai air mustakmal. Baik. Maka jika tiada menegah dengan yang menyamai akan nama air akan air pada segala sifatnya dan ditakdirkan menyalahi pada hal tiada mengubah akan dia, maka tu baru jawapan dia. Maka panjang tu dia punya tu jawapan pada persoalan ayat panjang, baru maka tiada ditinggalkan sucinya lagi menyucikan yang lain. Maknanya kalau campuran tu tak mengubah apa-apa, sikit je tak menjejaskan, maka dikira sebagai air itu boleh dianggap suci yang boleh menyucikan yang lain. Kira sikit sangatlah. Macam kolah kita ambil semayang tu kan, kolah tu kan banyak kan, kadang-kadang nampak jatuh macam-macam benda kan, tapi bila keadaan dah lebih 2 kolah banyak, maka itu dianggap tak apa, boleh kita ambil wuduk sebab jumlahnya terlalu banyak. Macam air sungai lah, kadang-kadang ada bangkai burung mati ke, tikus mati kan, kita ambil wuduk tak nak masalah sebab air itu mengalir, kemudian air itu terlalu banyak. Dia tak merubah sifat tadi, rasa masih tawar. Kalau rasa lain tu lain lah, tapi mustahil lah sebab air sungai tu dia sentiasa mengalir. Ni jenis hukum kalau nak kira air yang kita minum, air pahit ni pun ada macam-macam tu kan, bahan dia proses kan, daripada air sungai yang keruh tu jadi jernih kalau nak ikut lah. Tapi bila dah tak ada sifat, baunya tak ada, semua tak ada, maka dihukumkan suci. Boleh. Air laut boleh. Dia tak boleh ubah 3 benda je: warna, sifat dan rasa. Air laut hanya berubah rasa, warna tak berubah, sifat air tak berubah, sebab tu dia boleh. Kalau tidak, zaman dulu kalau kita lihat kisah Nabi Musa belah laut, cerita-cerita zaman dulu mana telaga, sama ada guna air, mata air sungai atau air laut untuk berwuduk dan sebagainya. Ini cerita dululah. Ni air laut pun dah diproses menjadi air tawar, dah macam-macam kaedah dah boleh dibuat sekarang ni. Mana kita? Baik. Maka keluar dengan kata bercampur dengan sesuatu yang suci, yang bercampur dengan sesuatu yang suci, dia ayat ulang tu yang mujawar baginya, yang munasabah baginya, maka bahawasanya kekal ia atas sucinya, dan jika banyak berubahnya sekalipun. Ni cerita dia, kata dia terkeluar daripada konteks ayat mustakmal tadi. Keluar tu macam mana? Bercampur dengan sesuatu yang suci, macam tawah. Ayat keruh kan kita buah tawah jernih, tu tak apa, kata dia tak ada masalah, dia anggap suci sebab bercampur dengan benda yang suci, yang tak menjejaskan sifat air tadi. Ni kan nak beri jenis kan orang bertawas kan, apa lagi yang boleh ni, maknanya dia tak berubah sifat air tadi, maka hukumnya suci, boleh digunakan. Kalau tengok keruh kita pun tengok tak lalu kan, tengok tu bila nampak jernih tu
Okey pula. Dan demikian lagi yang berubah dengan bercampur sesuatu yang tiada terkaya air daripadanya, seperti tanah dan kiambang, pokok bunga kiambang tumbuh ke atas hayang tu, dan barang yang pada tempat tetapnya dan lalunya, dan yang berubah dengan panjang masa diamnya. Kategori ini juga kategori yang air suci boleh mencucikan juga. Maknanya air yang kat sungai ke kat kolam yang ada pokok tumbuh, pokok bunga kiambang ke, pokok apa benda lah, pokok teratai ke, yang tu dikira masih lagi suci, sebab ia dianggap bercampur dengan benda yang semula jadi yang Allah ciptakan, bukan buatan manusia. Cerita kita bincang tadi tu nila buatan manusia. Teh Kresitimum dia proses teh bunga tadi pun dah jadi buatan manusia, maka itu tak boleh. Yang ni boleh, dia masuk keadaan boleh kalau berubah tu dengan sebab bercampur dengan tanah. Kalau tidak air telaga tak boleh guna lah, sebab air telaga campur tanah. Okey, ni boleh. Kena faham elok. Kiambang, okey. Dan yang keempat, masuk bab keempat. Ya, ni. Tadi baru kita cerita bab ketiga clear. Ni baru masuk yang keempat ni. Yang keempat, dan air mutanajis, dan iaitu air yang jatuh najis padanya. Okey. Maknanya kategori keempat ni dipanggil air mutanajis. Nun, jim, sin. Mutanajis. Maknanya air yang jatuh najis padanya. Dalam bahasa moden kita kata air yang bercampur dengan najis. Itu istilah awal merujuk kepada air mutanajis. Okay. Dan barang yang iaitu air yang jatuh najis padanya, sama ada berubah atau tiada. Sama ada berubah atau tiada. Kita baca lagi. Padahal kurang daripada 2 kolah. Lebih tak apa, saya cerita tadi. Tak cukup 2 kolah, jatuh tek cicak, dikira najis. Lebih 2 kolah, tak apa. Kitab ni sebut, kata dia, tiada padahal kurang daripada 2 kolah. Maksudnya kalau lebih tak apalah. Tak cukup 2 kolah, tak boleh. Dikira sebagai air mutanajis. Tak kira lah jatuh apa kat situ. Sebab tu yang dicaratkan kolah masjid dia besar. Tak ada masalah kita ambil wuduk, walaupun tercicak jatuh dalam tu. Lalu tak lalu je lah. Lah ni kalau jatuh kosa tu dia proaktif, dia buat bumbung kat kolah tu. Dia nak tapis daripada jatuhnya najis tu. Kalau kampung-kampung biar gitu je kan. Itu pun biasa je orang ambil wuduk. Jadi biasa je, sedap tak rasanya. Entahlah, wallahu alam. Wallahu alam. Janji dia kata lebih 2 kolah. Baik. Jikalau adalah najis itu menajiskan air bersalahan jika najis yang tiada menajiskan dia. Maknanya sama ada najis tadi tu boleh merubah warna air tadi ataupun tidak, kata dia. Yakni yang diistinakkan dia. Istinak ni pengecualian. Iaitu bangkai yang tiada mengalir darahnya ketika dibunuhkan dia. Lalat ke, nyamuk yang maknanya bila kita bunuh tu jatuh dalam air, darah tak mengalir apa-apa. Okey? Yang tu tak apa, kata dia. Atau ada belahkan dia pada ketika hidupnya seperti lalat. Dia tulislah. Ya, seperti lalat dan kabur. Kabur ni menatang apa ni? Kalau saya tahu, kabur saya tak tahu. Kabur ikut no. Kan? Tak, ni bahasa serangga. Saya rasa kabur yang kepala orang-orang tu. Ya. Bahasa utara kabur lah. Mungkin bahasa surat ni kabur. Kalau ada cikgu BM mungkin dah boleh tahu kot benda ni. Saya pun kurang ada. Menatang apa kabur ni. Boleh dikabur? Kabur. Kalau kabur fahamlah kita. Dan kalau kita faham. Dan lipas. Kita faham. Okey, dan cicak.
dan seumpamanya. Jikalau tiada dicampakkan padanya dan tiada mengubahkan air. Sampai ke tahap tu ya, tak ada masalah. Kalau air tu lebih 2 kolah, jatuh benda-benda macam ni, tak berubah warna air semua, boleh digunakan. Sebab dia tak ada darah apa. Kita jatuh, nak buat macam mana? Baik. Ataupun dia kata dicampak, bukan setakat jatuh, kita dicampak pun tak ada masalah. Tapi biasanya benda macam ni, mana ada orang perbaling dalam sungai, pergi lontar dalam air, tak ada, dia jatuh sendiri kan, terlekat kat bumbung, terjatuh. Apapun sekarang ni dah moden, kita banyak gunakan pipe lah ya, senang. Itu pun tak tahu dia tangki macam mana kan. Ustaz, tangki air betul. kalau burung mati dalam tu, air mengalir, kalau keluar mengalir. Kedua kolah, biasa di rumah kita 2 kolah tu, cukup 2 kolah. Kena tengok, sebab tu tuan-tuan kena pastikan kolah di rumah tu tutup. Kan dia ada ni, kecuali yang tangki hak jenis tinggi hak terbuka tu, yang tu risau juga, kena cek saja, kena selalu cek. Kalau terbuka luar tu 2 kolah, pendek kata air mengalir tak bau apa-apa, tak apa. Kadang-kadang kita rasa bau kat air tu, mungkin ada masalah pada kolah, kena cek. Kalau berubah warna, rasa dan bau, maka hukumnya najis. Macam air pipe kita ni, kalau kat tangki besar tak tahu macam mana tu, tapi setakat ni okey je, bau rasa semua kan. Siap kita filterkan lagi, tapiskan lagi supaya bersih. Ya. Kena tengok, kena tengok. Keempatnya, okey. Demikian lagi najis yang halus. Yang halus tiada dilihat oleh mata yang pertengahan. Maknanya mata sedang-sedang kita lah. Tak payahlah pakai kanta. Duk pedor nak tengok buah kanta pula. Tak. Pendek kata pandangan mata kasar kita. Ya, tengok. Okey. Ni nak guna kanta pula nanti. Dan jikalau najis mughallazah sekalipun, maka sekaliannya tiada menajiskan sesuatu yang cair dan air. Sampai dia kata macam tu. Maknanya kalau tak nampak sangat, walaupun dia mughallazah, tak nampak, dia kata mata kasar manusia, pakai spek pun tak nampak. Kalau buah kanta mungkin nampak. Tak nampak ni ceritanya, umpamanya mungkin ada bulu babi ke, bulu anjing ke, memang tak nampak. Selai tu kira halus sangat, tak perasan jatuh dalam kolah kan. Kata dia tidak ada masalah, tiada menajiskan. Dia tak jejaskan, tu boleh digunakan. Tapi setakat ni sebab tu kolah dia buat tinggi, nak elak benda macam ni jatuh. Okey. Islam dah ajar semua dah. Mana siapa yang buat kolah bawah tu bengong lah tu, dia kena buat atas supaya binatang tadi tak dapat masuk. Mana-mana pun jarang saya jumpa masjid yang kolah kat bawah tanah, tak ada. Semua atas. Kolam mandi je bawah tanah biasanya kan, bawah bersama tu. Baik. Atau 2 kolah dan lebih, padahal berubah maka najis ia. Kalau berubah warna, rasa dan bau, walaupun 2 kolah, maknanya tak boleh. Ya, kena najis. Dan qadar, berapa qadar kolah 2 kolah tu? 2 kolah itu 500 rotal Baghdad, gantang rotal ni gantang. Kira kita tu gantang kita 5 cupak ke berapa cupak, saya tak lupa dah kiraan dia tu. 4 cupak kan. Yang dia orang cakap kalau macam tin minyak masak yang besar tu, yang tin minyak masak tu, itu lebih kurang 4 gantang tu. 4 gantang. Tapi dia nak 500 rotal, maknanya 500 gantang Baghdad. 2 kolah ni 14 tin ni kot. Saya lupa dah cerita dia. 14 tin yang besar tu. Dia ada bacaan ukuran dia. Kita tengok bagi habis ni. Maka dhabitnya pada tempat yang 4 persegi, tempat luas tu 4 persegi, 1 zirak. Zirak ni hasta. Zira'in bi zira'in, Nabi dah sebut ya. 1 zirak, serubuk. Serubuk tu, arubuk kalau kita mengaji hukum faraid, ni kena masuk bab lain sikit supaya faham. Tuan-tuan perasan tak dalam Quran disebut lidzakri mislu hazil unsayin wa fil rijali as-sulusu war rubu'u. Dia baca ni bahasa Arab.
ar-rubu'. Ar-rubu' daripada perkataan rabi'un, 4, nombor 4, rabi'. Kan wahid ismi salasa arba'ah. Ya, rabi'. Jadi ar-rubu' ni 1/4. Suku lah kutnya bahasa kita, 1/4. Kalau as-sulus 1/3. Kalau kita ngaji peraikan dibahaskan berapa lelaki dapat, kalau adik-beradik 6 orang berapa seorang dapat. Quran semua sebut. Ya, ada 1/3. Okey, as-sulus 1/3. As-sulusu, ya ini 1/3. Kalau al-khumusu 1/5. As-sulusu 1/6. Kematian suami mati, isteri ada, anak ada, maka isteri dapat 1/6. Hukum faraid ni kalau kita mengaji dia bahas detail tentang angka-angka ni. Maka balik pada kaedah penyediaan qalah air tadi, dia sebut di sini ar-rubu' ya, farubu' tu dia memang Jawi dia tulis lagu tu. Pening nak tengok. Ya. Satu zirak serubu' dengan zirak anak Adam. Tu dia. Nak contoh tu. Pada pihak panjangnya dan lebarnya. Dia sukat ikut tangan. Cerita dia sukat ikut tangan manusia. Anak Adam mungkin zaman kitab ni tulis, pada saya mungkin besar lah, tinggi zaman dulu. Kita lah semua pendek-pendek, rendah-rendah, mati pun cepat. Gitu. Dulu tak, dulu dia panjang. Jadi kadar sukatan hasta tangan anak Adam. Sebab tu dulu kan orang tua dia ukur lagu tu kan, dia ukur ataupun dia berjalan, dia agak-agak langkah tu berapa kaki. Jadi ini kira anggaran lebih kurang lah. Sebab dulu tak ada pembaris, tak ada yang diukur tali tape tu, mana ada dulu. Jadi anggarannya guna kaki, dia berjalan berapa langkah, 7 langkah kira boleh buat 4 kali itu, dah kira sebagai qalah air. Ni kiraan zaman dulu. Pada pihak panjangnya dan lebarnya dan dalamnya. Okey. Tu kalau kena buat tempat 4 segi lah. 4 segi tu kira satu hasta, satu ni ikut kiraan anak Adam punya pergerakan kaki dan tangan. Jadi dia agak-agak bacaannya berapa. Lalu ni dia dah alat belakang dah canggih dah. Dia kena rujuk tuan mufti kita, dia tahulah pastua sekarang ni macam mana kedudukan dua qalah. Kalau masjid yang moden-moden tu dah rasa macam banyak masjid negeri pun tak ada qalah, semua pakai paip. Dia tak buat qalah sebab takut orang salah guna kan. Budak-budak terjun mandi ke apa kau, mana tahu budak-budak nakal-nakal. Ni satu hal berkencing dan tu sudah. Baik. Dan pada tempat yang bulat, kalau tempat bulat pula kata dia, maka 1 zirak luasnya, yakni mukanya dan 2 zirak setengah dalamnya. Dan maknanya kalau nak buat tempat bulat, jadi permukaan tu dia dah sebut dah. Keluasan dengan dalam tu 1 zirak anak Adam. Jadi kita pun nak cerita zirak tu lagu mana panjang anak Adam, zaman tuan kitab ni tulis dengan zaman kita payah nak cerita. Makna kita kembali kepada yang kena rujuk kepada pihak pejabat agama berapa kadar qalah. Biar panjang, luas tak apa ya, itu lagi baik. Ini kita mengaji hari ni. Dan manakala adalah luasnya 1 zirak adalah kelilingnya, 3 zirak dan 1 subuk, 1/7 luas zirak, dan pada tempat yang 3 persegi, maka 1 zirak setengah lebarnya dan panjangnya dan 2 zirak dalamnya. Maknanya tempat bulat, tempat 3 segi, tempat 4 segi, semua dia ajar cara nak buat dia. Ya. Google kata 270 liter. 270 liter air. Maknanya kandungan air 270 liter. Tu banyak, memang 14 qalah, 14 tin lah. 2 qalah. Banyak tu. 1 liter tu, 1 botol kita minum air tu 1.5 liter tau. 21 inci. 21 inci dalam. Dia main inci juga ya. Tak apalah, ni kalau kita nak buat ni rujuk yang bahasa moden lah, jangan rujuk kitab ni. Pening nanti kira. Sebab engineer hang buat ni dia tak mengaji kitab ni. Dia tengok zirak lah, subuk lah, sudus lah, rubuk lah, baca pening. Ni untuk makluman kita mengaji ya. Nak ceritanya benda tu dah ada. Kiraan tu ulama kita dah buat. Baik. Fasal pada zikru syai'in
Oh, nak baca apa nama? Apa ni Arab bunyi Melayu. Sebab kita duk penderah Melayu tadi, tiba-tiba ni teks Arab. Jadi saya baca fi tu pada fasal pada zikir. Rupanya faslun fi zikri. Saya nak cerita sikit pengalaman belajar bahasa Arab dulu kawan saya. Jadi ustaz minta buat ayat Arab. Ayat Arab cerita pasal ceritanya pasal hujan lebat. Okey, ni yang kata ya, makan nasi senak perut. Jadi kawan saya ni belajar bahasa Arab, terus buat Arab. Maka dia buat Arab, fahujjana labatuhu wa makanu nasi'i wa sannaqa furutahu. Bunyi sama tapi Arab tu memang Arab ciptaan sendirilah, bukan Arab betul. Dia nak bunyi Arab tu dia buat fahujjana labatuhu wa makanu nasi'i wa sannaqa furutahu. Macam bunyi Arab. Jadi benda ni yang Piramli ambil dalam filem tu. Yang filem apa yang baca surat yang ditulis oleh orang gaji tu yang dia baca wal padang pasiru kan. Tu. Dia ambil sini lah. Ni cerita mengaji Arab zaman dulu ya. Nak boleh pandai Arab betul tu. Janji bunyi Arab. Oh. Yang macam okay, faslun fi zikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yutahhiru minha bid-dimaghi wa ma la yutahhiru minha. Ni tadi Arab, ni baru Melayu. Ini fasal pada zikir. Betul lah, kalau orang tak tahu baca, dia akan baca gitu. Ada dalam kelas saya itu, ustaz tu tulis bermain badminton tau, la'iba bermain badminton. Oleh kerana canggihnya Arab dia ni, dia baca la'iba bitaminatan. Ustaz tulis, ni kelas-kelas saya mesti ingat kalau hendak payah tu. La'iba badminton. Masa biasalah badminton. Dia tak sebutlah apa ni kuratut ta'irah. Si pembaca ni, oleh kerana dia terror sangat Arab, dia baca la'iba bitaminatan. Rupanya la'iba badminton. Cuma ejaan tu dia baca cara Arab. Kerana terror Arab sangat dia, belajar Arab. Tuan-tuan nanti akan jumpa tau, bila mengajar Arab lama-lama, dia akan jumpa istilah pelik-pelik. Kita nak baca sebab bila kita belajar akan pandai nanti, baris dah tak ada tau. Bila baris tak ada tu yang dia baca macam-macam tu. Ustaz tulis badminton, dia baca bitaminatan. Gitu lah. Ni cerita Arab Seronok belajar bahasa Arab ni. Baik. Ini suatu fasal pada menyatakan suatu daripada ain, benda yang mutanajis, benda yang najis, dan barang yang suci daripadanya dengan disamakan dia, dan barang yang tiada suci daripadanya. Dia nak cerita kisah najis. Kita dah habis bab air. Hari ni saya penderah sikit, cover minggu lepasnya. Jadi air dah selesai, dah faham lebih kurang. Sekarang kita masuk bab najis pula. Dia nak cerita pasal najis, yang mana najis ini kaedah suci dia sama ada kadang-kadang disamakan dia ataupun tidaklah baik. Bermula kulat bangkai sekaliannya. Kulit. Kulat. Lawak pula hari ni. Kulit. Kadang-kadang hari-hari belajar tu, hari-hari mengajar kitab lama ni, mengajar Jawi, boleh sasul juga. Kulit. Saya mengajar Jawi di kuis tu, kan saya kena ajar sistem tulisan Jawi. Jadi bila saya ajar kelas tu, dia memang kena ajar perbezaan Jawi lama, Jawi baru. Itu tajuk antara silibus yang digunakan. Maka bila kita mengajar, memang akan tersasul. Jumpa nak buat sebab kita guna kitab Jawi lama,
apa nama kitab dia, Siratul Mustaqim, ada kitab dia, kitab Ibn lama betul. Jadi bila baca tu memang kadang-kadang bila murid baca, kita ketawa tak tahu cerita lah, senyap nak tahan kan. Lalah ni kena kat kita sendiri, biasalah tu. Okey, kulit bangkai sekaliannya suci dengan disamakan dia, sama ada bangkai binatang yang dimakankan dia dan lainnya. Baik. Dalam istilah fiqh, kalau kita belajar yang agak lebih detail, dia ada perkataan samak dan sertu ya. Ini kalau yang lebih detail lah ya, maknanya kita ingat-ingat kita mengaji dululah sampai sekarang yang kita tahu istilahnya ni kan, sertu jangan jumpa kan. Tapi bila kita mengaji dengan lebih detail fiqh, dia sertu ni lebih rujuk kepada babi dengan anjing je. Samak untuk semua kulit, kulit buaya ke, kulit apalah, kulit kuda, kulit buaya, kulit naga kalau ada. Jadi itu samak. Yang untuk anjing babi dipanggil sertu. Tu istilah yang kalau kita mengaji lebih mendalam. Cuma saya nak cerita jangan ni, supaya tuan-tuan jangan confuse. Maka yang disebut di sini disamakkan dia, kena faham ya, maknanya khusus untuk kulit ya, kulit, cerita kulit bangkai ni binatang yang tidak termasuk dalam kategori anjing babi. Atau mungkinlah kitab ni dia fokus dua-dua sekali. Cuma perbezaan kalau kita mengaji mendalam, dia ada istilah samak, ada istilah sertu. Samak ni untuk semua kulit binatang, untuk dibuat apa, tali pinggang, dibuat dompet dan sebagainya. Sertu untuk anjing dan babi ya. Tu kalau lebih mendalam kita belajar bab fiqh lah. Saya sebutkan juga sebab takut nanti bila tuan-tuan jumpa istilah tu jadi pening, tak tahu benda, so kita dah beritahu. Baik. Jadi disamakkan dia sama ada bangkai itu binatang yang dimakankan dia ataupun tidak. Mana kalau binatang yang kita makan, apa, kulit kerbau ke, kulit lembu ke, kan orang buat kompang tu kan, buat gendang, itu semua kena cuci dulu. So proses penyucian itulah dia panggil samak. Tak kisah dia guna bahan kimikal ke, dia guna pasir ke, dia guna debu tanah ke apa, tak kisah, asalkan benda tu bersih. Okey, itu yang dikatakan sama ada dimakankan dia ataupun tidak. Dan kaifiatnya, jangan baca kapitan pula tu. Dan kaifiatnya bahawa dihilangkan lebih-lebih lagi daripada dihilangkan lebih-lebih daripada kulit, daripada darah. Maknanya perkara pertama kena clearkan dulu darah yang ada pada kulit tu, yang melekat, basuh elok-elok. Dan daging yang ada pada kulit, sisa daging kita buang, dan lainnya daripada barang yang membusukkan dia, yang boleh membusukkan kulit tadi dengan sesuatu yang tajam rasanya. So nak cuci dengan apa? Guna benda yang tajam, tak kira lah buluh ke apa benda, pisau ke, janji benda tu tajam yang boleh kita cuci daging apa semua. So tinggal kulit sahaja. Itu maksudnya. Rasanya, dan yang kelat seperti tawas, nak cuci guna rendam dalam air tawas dan sebagainya. Dan buah manjakani boleh guna, dan umpamanya. Dan jikalau najis sekalipun seperti tahi merpati, memadai ia melainkan kulit anjing dan babi. Cerita dia tadi nak cuci tu tak kira lah najis merpati ke apakah, nak cuci tu dengan air biasa ke, asalkan dicuci. Nak guna tawas boleh, nak guna apa benda boleh. Dia kata melainkan kulit anjing dan babi, yang diperanakkan daripada keduanya. Bapa anjing, mak babi, anak keluar. Kan ada cerita yang gambar biri-biri, yang gambar kepala babi tu kan, yang disebut bari-bari tu, daripada New Zealand ke mana saya tak ingat. Itu kacukan babi dengan biri-biri, hukum sama. Sebab bila kitab dia menyebut yang berasal daripada kedua-duanya, tak kira dia kahwin dengan siapa, anak tu dia kira hukum sama macam bapa dia tadi. Baik. Daripada keduanya, atau daripada salah suatu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Macam yang disebutkan tadi lah.
maka tiada suci disamakan dia. Maknanya buat macam mana pun kulit babi, walaupun ada istilah dia, hukumnya tak boleh. Sebab tu kita nak beringat ya, kulit kasut kita, kulit tali pinggang kadang-kadang dia buat kulit babi. Kan ada diviralkan kan, ada tanda 3 titik lah dan sebagainya. Kena jaga. Sebab bila kita pakai yang tu, walaupun nampak bersih, tapi segi hukum dia tidak bersih. Dan yang ada istilah yang selain daripada anjing dan babi, kita samak kulit tu boleh, hukumnya harus. Guna teknologi apa pun tak apa. Mana kalau tuan-tuan nak pakai tali pinggang kulit buaya, tak ada masalah. Okey. Sebab dia lebih tahan. Kasut kulit unta ke kulit apa, tak ada masalah. Sebab dah disamakkan dia. Hukumnya boleh, ya. Okey, pukul sebelah kita ya. Maka apabila disamak kulit yang telah terdahulu sebutnya itu, sucilah zahirnya dan batinnya, dan dimaafkan bulu yang sedikit padanya. Nampak tak? Kadang-kadang kita beli tali pinggang dan lekat bulu-bulu kan, itu kata dia dimaafkan, tak ada masalah ya. Baik. Dan bulu, bangkai dan tulangnya dan kukunya dan tanduknya dan lainnya najis sekaliannya, tiada suci disamakkan dia. Dia yang boleh kulit saja, lain tak boleh dalam badan binatang yang najis tadi ya. Dan dikehendak dengan bangkai binatang yang hilang hidupnya, matilah ya, dengan ketiadaan sembelihan, maksudnya yang mati tanpa sembelih, yang dimuktabarkan pada syarak, seperti sembelih binatang yang tiada dimakan, seperti himar, kedai, dan bagal, dia adik itu, dan yang disembah dengan tulang, dan sembelihannya majusi, orang majusi yang sembelih, dan orang yang muhrim pada sembelih, yang pergi haji ya, kan kita tak boleh sembelih binatang pada perburuan, maka tiada diistinak anak binatang yang disembelih ibunya apabila keluar daripada perut ibunya, mati ia dengan sembelihkan ibunya, tiada dengan sebab yang lain kerana sembelihnya pada sembelih ibunya itu. Maka jikalau keluar ia lagi hidup padanya tafsil, jika padanya hayat, masbuh halal dengan tiada sembelih. Dan jika hayat mustaqir, maka tiada daripada sembelihkan dia. Maknanya kalau macam dia cerita, kalau jenis binatang ibu mengandung, kita sembelih mak dia, melih mak dia, dan anak tu mati, boleh makan sebab dikira sah sembelihan ibu tadi. Dan kata kalau tiba-tiba melih mak dia, kita belah perut, tengok anak tu hidup, dia sebut ni maka tiada diistinak anak binatang sembelih ibunya apabila keluar daripada perut ibunya, mati ia dengan sembelihkan ibunya. Okey, tiada dengan sebab yang lain kerana sembelihnya itu pada sembelih ibunya sudah memadai. Maka jikalau keluar ia lagi hidup padanya tasil, maka padanya hayat mazbuh. Hayat mazbuh maksudnya kalau hidup kena di sembelih anak tadi. Kalau anak tu hidup tapi jarang berlaku, payahlah nak berlaku. Ini cerita ni kalau pendek kata, jarang orang sembelih lembu yang mengandung. Kau nak benih benda ni jangan musabih. Tapi tuan kita sebut juga, kalau sembelih tiba-tiba anak tu keluar hidup, belah-belah perut nak lapar tu, anak keluar hidup, anak tu hidup, maka kena sembelih anak tadi. Tapi kalau anak tu mati, tak apa, boleh dimakan. Ni kata tuan kita ni, cuma jarang berlaku. Tak pernah orang buat lah, sebab orang cari lembu jantan. Kalau nak ngap jugalah anak tu, beli mahal-mahal, sayang ni nak lepas hidup. Betul juga, biar belah anak tu kan, lagi bagus. Esok ke depan boleh buat korban pula, pahala pun banyak. Okey, jadilah kita kat dulu ya, kita berhenti situ dulu. Kita sambung fasal ini, suatu fasal tu yang cerita yang akan datang tu ya. Dan bangkai anak Adam sucinya, demikian lagi bulu dan matanya. Okey, kita sambung fasal ini, suatu fasal pada menyatakan barang yang haram. Kita sambung lepas saya balik Turki nanti. 8 tu tak tahu ya, 7 dengan 8 tu tengok keadaan, kalau tak mabuk apa semua boleh kot.
Nanti saya akan maklumkan mana-mana dalam grup ni, nanti dia akan WhatsApp dalam grup ni lah masing-masing lah. Baik, ada apa-apa nak tanya sebelum kita tutup majlis? Tanda dulu lah, takut silap. Tadi yang nombor tadi apa Ustaz? Jenis-jenis air. Ni jenis-jenis air. Air musyammas. Tapi kat sini tak ada benda yang macam tu. Mana? Ada. Bijana tu jemur tengah panas tu musyammas tu dia panggil. Kan asyam tu kan matahari. Al-qamar bulan. Tak ada kita namakan dia lah, sebab bagi panas matahari tu dia musyammas. Kitab fiqh mana pun sebut musyammas. Sebab dia dah jelas kat sini ni. Tu yang dipanaskan dia oleh matahari. Itu dia panggil musyammas. Musyammas tu yang dibuat, isim maf'ul ya. Apa benda dalam bahasa Arab yang di itu mu'a. Tak kira apalah. Muktamar yang dilangsungkan, yang diadakan. Mu tu dia Jadi macam dipanaskan matahari, musyammas, istilah Arab dia. Itu je lah. Melayu panjang, dipanaskan bawah matahari. Arab pendek je, musyammas. Orang dah faham. Okay? Kalau jumpa perkataannya dengan Arab ke apa, orang mudah faham. Last kali tulis air najis, tapi air ni macam ini, macam ni air ni. Ni. Macam bukan tua, apa nama? Tapai. Itu kategori yang ada setengah kitab fiqh dia bahas kepada 5 bahagian. Tu saya kata mendalam. Kalau tuan-tuan mengaji kitab Al-Fiqh ala Mazhabil Arba'ah tu, kitab ada 4 mazhab tu, lagi panjang bang. Kalau nak cerita sini kadang-kadang tak masuk di akal kita. Aku mengaji lagu lain. Tu kita tak cerita, itu pekat universiti belajar. Dia tak suci tapi menyucikan. Contohnya dia bagi sifat-sifat dia lah. Air lah. Dia macam spray kat masjid orang guna sekarang ni. Kan setengah masjid budak-budak apa semua. Depa tak tujuh hayat tau, depa spray kan. Spray depa sedut. Spray tu kategori kelima. Sekarang dah fatwa dah harus, tak ada masalah. Boleh tu. Dia fiqh ni dia benda yang ikut peredaran zaman. Bila ada benda baru, majlis fatwa akan bersidang. Dia hukumkan suatu benda yang baru yang tak ada dalam kitab. Jadi kita terimalah, sebab itu keputusan majlis fatwa. Macam tuan-tuan mengaji baru ni kan, dah disentuhkan isu ASB baru ni, ustaz tu sentuh kat masjid. Yang main dengar lah, yang dengar. Kan dia kupas detail, Selangor fatwa begini, Perak fatwa begini, Penang fatwa begini, Kedah fatwa begini. Semua ada dalil hujah. Kita nak ikut yang mana? Tu kita fikir sendiri lah. Dia dah keluar fatwa kebangsaan kata harus, sebab ni alasan dia. Jadi yang ada saham ASN, ASB, bila dengar kuliah ustaz tu malam tu, boleh buat fikir sendiri. Aku rasa ni nak ikut yang mana? Terpulang lah. Saya dia ikut hati. Tapi saya pernah tanya Pak Yaya Jonet, Tuanku Yaya Jonet, saya tanya dia waktu tu ASN, ASB belum ada. Dia kata ibarat kita makan gulai kambing atau gulai lembu sekawah, ada seketui daging babi dalam tu. Dia kata, mu nak makan tak? Dia tanya saya. Diam kita pun. Sebab kita tak tahu, dia buat dalil gitu, kiasannya. Maknanya pelaburan itu tadi ada satu benda yang haram. British Tobacco Company, kalau dalam ASB lah, dia ada syarikat tu. So benda tu dia dikata haram. Kalau makanan yang nak makan tak? Kita tak makan. So dia kiaskan dengan benda ni. So ini terpulang lah. Fatwa kata harus sebab benda tu sikit sangat, dia tak kira sebagai mudarat keseluruhan. Selangor pula dia ada dalil dari begitu-begitu. Jadi ikut kita. Maka orang yang betul-betul nak jaga iman, nak jaga hati, nak jaga pendapatan, nak jaga sumber, dia tak ambil, dia terus keluarkan. Saya keluarkan semua, isi saya semua keluarkan. Kita tak ni pun memang tak ada pun, tak masuk pun.
sebab nak jaga benda tu. Baik kita jaga daripada tak jaga. Tapi itu sebab dah fatwa kata kita ikut sebab kita kat Malaysia. Kita pulanglah tuan ikut mana. Jangan dah pening kepala pula. Satu soalan, macam di Singapura dia cucikan balik air tumbahan untuk minum. Boleh ambil semayang? Tu fatwa kata kena. Dia tengok fatwa balik tu. Sebab benda baru ni rujuk fatwa. Kalau fatwa tu dikira sebagai kata harus, dia jangan kata sunat, tak ada. Benda yang baru ni semua harus. Harus tu pilihan sama ada nak guna atau tidak. Keperluan kepada air tu sekarang ni terdesak ke tidak. Dia fatwa dia tengok semua benda tau. Kalau macam dah tak ada air sangat, susah nak dapat kat Singapura ni, memang itu je air yang ada, mungkin waktu tu dikira sebagai harus. Tapi setakat ni saya rasa kita air Malaysia banyak sumbang sana kan. Setakat nak berwuduk dan sebagainya tu saya kata boleh lagi. Itu je lah. So benda-benda yang bagus ni tuan-tuan kena rujuk fatwa. Sebab tu dia ada isyak fatwa daripada bersidang sebulan, setahun berapa kali dia orang bersidang, dan banyak hukum baru dikeluarkan. Sebab fenomena tu berlaku kat Malaysia. Macam hukum dadah lah, dulu mana ada dadah. Mana ada hukum kitab-kitab tulis dadah, tak ada. Dia tulis arak saja. Soal fatwa kebangsaan dulu ke sesuatu hal. Kemudian fatwa negeri dia satu hal lain, tapi bercanggah benda tu. Mana nak ikut? Ini ada yang bila ditanya persoalan ni kepada ustaz kita yang ceramah, dia kata ikut di mana negeri yang anda berada. Kerana kebangsaan ini dia lebih kepada putrajaya wilayah. Sebab wilayah putrajaya memang pakai kebangsaan. Dia tak ikut yang dia punya. Itu satu. Yang keduanya, Malaysia ni agak pelik sebab kita ada 14 mufti. Mesir seorang mufti, Saudi seorang mufti, negara lain semua seorang mufti. Kita terlebih canggih. 14 mufti, 14 kepala, 14 dalil, 14 kitab lain semua. Lepas tu dia menjadi fatwa kebangsaan pula. Tu yang rakyat kita dia buat yang ni sebab dia pegang fatwa ni, yang ni buat yang ni sebab dia pegang fatwa ni. Kita nak marah kat dia tak boleh. Aku orang Penang, aku ikut Penang. Nanti aku orang Selangor, ikut Selangor. Aku nak ikut fatwa kebangsaan lah sebab aku rakyat Malaysia. Selangor bukan betul, aku rakyat Malaysia dia kata. Nak buat ke mana? Tu pula rakyat Malaysia mungkin dia ada. Dia lah sebab campur tangan politik. Itu juga. Itulah nak jaga ni. Baik, kita sudah hingga sampai surah Al-Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.